Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ustazah Asni Mansur. Naam, ya Ustazah. Baca doa dulu, doa nak belajar. Silakan. Baik Ustazah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada Ustazah Asni Mansur, kepada seluruh sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini ya dalam tilawah dan tadabbur bersama dengan insya-Allah. Jadi insya-Allah Asni ni dia memang nak terkeluar lah bahasa Negeri Sembilan tu kan. Ustazah, sihat ke? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masak apa hari ni tadi? Hari ni masak robui-robui ya Ustazah. Masaklah tu. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah seluruh sahabat semua. Ustazah pun dah lama tak jumpa Ustazah Asni ya. Bila dah fikir-fikir lagi lah. Jadi Alhamdulillah sejuklah hati dapat tengok ni secara live. Alhamdulillah sahabat kita sihat. Ustazah Asni. Ya Alhamdulillah. Nampak Ustazah Hafizah nampak makin muda macam budak sekolah yang nampak Oh, budak sekolah tua. Ustazah, tadi masa lagu tu tadilah, lagu Ustazah buat tu. Yang masa berjalan kat Madinah tu macam kona yang siapa ambil gambar tu. Ya. Agak-agak video tu siapa yang ambil tu? Cantik bona angle tu. Oh ya betul lah. Adalah tu orang apa pasir besar ke mana?
Alhamdulillah petang ni sahabat-sahabat semua, insya-Allah kami berdua akan bersama dengan para sahabat dalam tilawah dan tadabbur. Okay. Tak lama lagi sahabat-sahabat sekalian nak menyambut bulan Ramadan. Ya, boleh kira dengan 12 tangan dah. Allah tak lama lagi dah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Jadi sebab itu bila kita sebut tentang tilawah Al-Quran, baca Quran, dia tak terhenti setakat kita baca sahaja. Betul? Betul Ustazah, betul. Ya, sebab di sana tengok macam mana Nabi SAW pernah memberitahu kepada kita semua. Apa Nabi sebut? Nabi kata, ia akan datang satu keadaan ataupun satu masa, satu zaman seseorang itu, kaum itu membaca Quran, tetapi Al-Quran tu tak dapat pun nak melepasi, ya, nak melepasi anak tekak dia. Oh, Masya Allah. Apa yang jatuh? Telefon. Maksud okey, teruskan. Bila seseorang tu baca Quran, akan ada satu zaman dia cuma baca dekat lidah je. Dia cuma baca yang hanya dapat didengar jadi hak luar telinga semata-mata. Tapi tidak menjadi panduan. Macam mana nak tengok panduan tak panduan? Ya, apabila seseorang itu membaca Al-Quran kemudian dia ikuti dengan amalan. Kemudian diikuti dengan ketaatan, diikuti dengan ketakwaan, barulah itu yang sebenar-benar disebut sebagai tilawah Al-Quran. Masya Allah. Jadi yang kita buat petang ni macam sebagai pada sahabat-sahabat kita di luar sana, ya. Supaya seronok nak memberikan masa kita kepada tadabbur Quran, macam mana seronok kita bagi masa untuk media sosial. Kan suka tengok WhatsApp, tengok Facebook, tengok berita-berita yang kadang-kadang keluar daripada garis manfaat tu kan. Betul. Sampai sejam tak sedar. Sambil menyarap kaki terangkit ke belakang atas. Padahal tu nenek-nenek tu kan. Macam-macam tengok ni lah shopping online kan. Betul. Boleh 1 jam tak perasan. Betul. Ustazah sebut nenek-nenek ni terasa orang depan ni. Kita tujukan kepada nenek tu lah. Ya. Jadi kalaulah kita boleh bagi masa sampai sejam, 2 jam ya, melayani untuk perkara-perkara yang kadang-kadang termasuk dalam perkara melalaikan, agaknya bila kita nak bagi masa untuk Quran, untuk tadabbur, kita nak bagi. Depan kita ni adalah Ramadan. Ya, Ramadan yang sebut dalam Al-Quran. Macam mana ayat ni kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Betul Ustazah? Ya, betul Ustazah. Betul. Terima kasih Ustazah. Ya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang menjadi panduan, yang memberikan penjelasan kepada manusia untuk memahami, untuk dijadikan sebagai bimbingan dalam kehidupan. Betul. Jadi pada petang ini, ya, kita surah yang kita pilih tu adalah Suratul Naml ataupun surah An-Namlu. Ya. Kalau ikut bahasa Arab dia Suratul Namli. Kalau sebut surah tu kan, ya, Suratul Naml, yang bermaksud surah apa Ustazah Asni? Semut. Surah semut Ustazah. Okey, kita nak bicarakan tentang surah semut. Kenapa agaknya petang ni kita pilih surah semut? Mungkin Ustaz Asni boleh share. Sebab kita berdua sweet, semut suka. Masya Allah. Tak terfikir pula lah jawapan tu. Masya Allah. Sebenarnya yalah, betul lah, dari sudut sweet tu tak dinafi lah ya. Kita pilih Suratul Naml ni, itu pun ialah sesuatu ketetapan Allah juga kan. Tapi mungkin surah-surah yang lain tu selalu juga kita tadabbur kan. Ya, betul. Kan ya, selalu betul. Orang buat. Tapi surah An-Naml ni jarang. Betul, sungguh. Ustazah, saya teringat masa saya pergi Palestin. Masya Allah. Ustazah dah pergi kan baru ni.
Saya lalu dekat bawah tu, dekat jalan depan sikit daripada makam Nabi Sulaiman. Jalan. Masa tu jalan dengan imam bawa lah jemaah tu. Dia kata Imam depan ni Imam Yusuf Abu Sunain lah. Okay. Jalan kat depan tu yang dekat depan rumah Imam Al-Ghazali. Yang dia karang kitab Ihya Ulumuddin, kat situ dia habiskan karang kitab tu. Imam cakap dekat depan ni dia kata adalah laluan semut yang masa kejadian dengan Nabi Sulaiman tu, di sinilah dikatakan kawasannya yang semut cakap, hati-hati wahai kaum-kaumku, masuklah kamu ke dalam sarangmu. Kan? Masuklah kamu ke dalam sarangmu, kejap lagi Nabi Sulaiman akan lalu dengan bala tentera dia, takut tak nampak awak nanti dia pijak. Jadi saya teringat sebagai ketua pemimpin semut tu, dia mengarahkan rakyat-rakyat dia untuk masuk ke dalam sarang untuk keselamatan rakyat. Jadi lebih kuranglah kisah kita sekarang ni bila pemimpin kita mengarahkan rakyat-rakyatnya untuk duduk di dalam rumah. Oh, dah masuk isi dah ni? Masuk isi dah ya? Kan? Dia santuh-santuh lah tu Ustazah kan? Jadi artinya kisah Nabi Sulaiman tu yang mana semut tu pemimpin dia memberi arahan kepada rakyat-rakyat semut untuk masuk dalam sarang. So kita ni kira duduk dalam sarang lah sekarang ni. Nampak gaya semut lai apa? Lai taat nak banding dengan orang. Ya. Orang bega. Ustaz ni kita baca ya. Okey, sahabat semua boleh buka Al-Quran surah An-Naml. Kita akan baca 6 ayat terlebih dahulu. Ya, Ustazah Asni akan baca 3 ayat dan saya sendiri akan insya-Allah baca 3 ayat ya. Jadi kita boleh sama-sama semak bacaan, bukanlah makna kami baca ni yang terbaik kan. Betul. Yang sebesikit ya untuk yelah bolehlah kalau nak jadi panduan juga insya-Allah ya. Jadi insya-Allah. Sebelum tu saya nak beritahu, saya takut juga nak ngaji depan Ustazah Hafizah ni. Ni qariah ni. Ni wakil Negeri Sembilan masa dia kocik-kocik dulu ni. Dah dia jadi Johan ni Ustazah Hafizah Musa ni. Ramai tak tahu. Dah lama. Yelah, sejarah kan kena sebut. Okey. Boleh start Ustazah? Silakan Ustazah Asni. Dah okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أيوة أستاذة sambung. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أيوة ما شاء الله الله مفتح عليك. الله يبارك عليك. الله يخليك. الله يخليك. ما شاء الله. Okey, Ustaz ni terjemahan. Yeah. Terjemahan. Ustazah baca terjemahan, saya punya terjemahan yang Arab lah Ustazah. Arab. Masya Allah. Arab. Baik. Tasin, inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman,
iaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya hari akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar telah diberikan Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nanti sekejap lagi Ustazah Asni huraikanlah sambung-sambung insya-Allah sebab kita berduet kan petang ni. Ya. Okey, jadi kita tengok pada ayat yang pertama dulu iaitu Tasin. Ini kalau dalam kuliah-kuliah tafsir surah Yusuf kan, surah apa lagi yang dimulakan dengan huruf yang dipanggil huruf muqata'ah. Ya. Betul saja. Surah Maryam kata anak kat tepi ni Muhammad Al-Amin. Masya-Allah. Itu. Jadi dimulakan dengan huruf-huruf muqata'ah ini, Tasin ni, yang memang kita tak dapat nak tahu dan tak tahu apa sebenarnya dimaksudkan dengan huruf-huruf ini. Tetapi ada ulama yang memberikan huraian yang masya-Allah sangat baguslah untuk kita faham macam mana pengulangan huruf-huruf muqata'ah pada awal-awal surah ini. Okey. Contoh yang selalu kita tengok Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Surah Asy-Syu'ara sebelum surah An-Naml, Tasin Mim. Tasin Mim surah Al-Qasas selepas lepas ni adik. Selepas surah An-Naml ni surah Al-Qasas. Nampak tak sebelum surah Asy-Syu'ara. Betul tak? Betul. Itu surah An-Naml. An-Naml and then surah Qasas. Jadi kalau kita tengok tiga-tiga surah ni memang ikut turutan turun Betul. Jadi dekat negara pula Ustazah tahu kan Ustazah. Memang turun dia tu berturut dan ketiga-tiga surah tu memang dimulakan dengan huruf muqata'ah tadi. Ya. Kalau surah Al-Qasas mula dengan apa dik? Tasin Mim. Tasin Mim. Qasas juga. Tasin Mim. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi bila kita tengok huruf-huruf ni, satu perkara yang kita boleh perasan selepas daripada huruf-huruf tu kebanyakannya adalah ayat yang menyebut tentang Al-Quran. Kalau tak percaya cuba tengok. Tak percaya? Cuba tengok. Tak percaya cuba tengok. Botol tekau. Botol tekau. Surah Asy-Syu'ara. Ayat kedua apa dia? Tilka ayatul kitabil mubin. Masya-Allah. Kalau surah Qasas? Tilka ayatul kitabil mubin. Masya-Allah, masya-Allah. Tengok tak apa, kita pergi lagi surah lain. Tengok surah Al-Baqarah awal-awal tak apa lepas Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Masya-Allah. Kalau tak puas Maryam, tak puas hati lain ni. Tengok surah Maryam. Juzuk 16. Surah Maryam. Juzuk 16. Ajak dia orang buka semua. Juzuk 16. Ya Sad. Sah. Zikru abdahu Zakaria idh nada rabbahu. Teruskan Ustazah. Ya. Okey, kalau kita tengok Atas, pada ayat-ayat tu menceritakan makna lepas pada huruf muqata'ah ni biasanya akan rujuk kepada ayat dia tentang Quran. Baik, mari kita tengok sikit lah. Sebab kalau kita perhatikan orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu orang-orang kafir Quraisy yang mendakwa macam-macam pada Nabi, seolah-olah nak gambarkan Quran ni bukan daripada Allah. Quran ini reka-rekaan. Quran ini macam macam Nabi ni seorang penyair. Macam itulah. Jadi ada
satu unsur yang dinamakan iaitu unsur macam istihza. Macam Allah nak pelekehkan orang-orang Arab, kafir Quraisy yang mengaku di kalangan mereka itu ada pakar-pakar bahasa. Di kalangan mereka menguasai bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Ya, sastrawan. Ya, betul. Ya, kalau bersyair, ya Allah, hebat sekali syair-syair mereka. Tapi cuba bayangkan, cuba kita tengok emosi dia. Di tengah-tengah golongan itu mengatakan mereka sangat faham bahasa Arab, mereka menguasai bahasa Arab, tiba-tiba Nabi kita membacakan kepada mereka Tasim Mim. Agak-agak apa lah kepala orang tu? Kalau dengar lah. Mesti kita fikir, ini apa ni kan? Ini apa pula di tengah-tengah aku faham semua bahasa Arab, tiba-tiba alif lam ra, kan macam terheran. Ya, apa yang Rasulullah sebut ni? Apa yang Nabi Muhammad SAW sebut ni? Tu satu gambaran, ya, nak seolah-olah huruf-huruf muqatta'ah ni antara lain adalah satu istihza, persendaan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy yang mendakwa mereka adalah pakar-pakar bahasa. Itu Subhanallah. Satu. Seolah-olahnya macam ni. Yang ni nak buat analogi lah supaya lebih senang faham. Baik. Okey. Katalah orang kampung kita kan pergi Kuala Lumpur lah. Tak pernah datang pergi KL ni. Lepas tu pergi KL. Masa tengah popular lah. Ya, KLCC kan. Menara Petronas. Tiba-tiba ada makcik-makcik ni sampai kat bawah tu dah ambil gambar, dia pun pandang atas bawah Menara Petronas tu. Lepas tu dia pun kata apa? Alah, senang yang buat ni. Ya. Senang yang buat ni, dia kata kan. Kalaulah, cuba bayang kalaulah ada kontraktor, engineer, arkitek yang bersusah payah nak bangunkan menara KLCC tu, dengar makcik tu cakap, sebab makcik tu kata apa? Apa tadi makcik tu kata, Ustaz Hasni? Senang ya buat ni. Ya, senang ya buat kan. Kalau dengar dekat dia punya engineer, ketua projek dia tu, dia tengok makcik tu, dia kata apa? Okey makcik, mari sini makcik. Ya. Mari sini makcik. Makcik tu pun ikutlah sambil heran lah. Ya. Nak ke mana? Maka pengarah ketua projek tu bawa makcik tu, dia tunjuk kat mana? Dekat pasir. Dia tunjuk kat simen. Dia tunjukkan dekat paku. Dia tunjuk dekat besi. Dia kata apa? Makcik kata senang kan buat menara Petronas kan? Inilah bahan-bahan saya buat menara Petronas tu. Silakan makcik kalau betul senang. Ini analogi apa yang kita nak bagi faham ni. Seolah-olah kan tuan-puan sekalian, ya, nak digambarkan kepada orang-orang yang mendakwa Nabi mereka sendiri. Ya, ayat Quran ni bukan apa pun, seolah nak beritahu ni bahan dia, ni pekakah dia, apa dia? Huruf-huruf hijaiyah lah. Alif alif ba ta tha jim ha kha, ni lah tasin mim kaf ha ya ain sad. Kok hebat sangat buatlah ayat Quran tu. Kok hebat sangat lawanlah ayat yang Nabi bawa turun ni. Ya, betul. Feel tu. Betul. Ya, orang kafir Quraisy panggil yang paling hebat di kalangan mereka dari segi bahasa, gunakanlah huruf hijaiyah dari bahasa Arab tu, buatlah ayat, maka keluarlah satu surah ya yang semua orang kafir Quraisy tak sabar nak dengar. Ya, ini mesti lagi hebat daripada ayat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan oleh sastrawan yang masa tu, orang kafir Quraisy, dia baca surah Al-Fil. Macam ni lebih kurang bunyi surah dia. Ni nak baca Taranum apa kat ni? Siapa? Ustazah? Ustazah baca Taranum Nahwan? Nahwan, tak ingat Nahwan lah macam mana. Bayati je Ustazah. Kita orang tua-tua ni bayati je, dia tak mau naik lidah. Okey. Macam ni bunyi surah yang orang kafir Quraisy reka. Al-fil wa ma adraka mal fil. Maksudnya Quraisy tu meremang ngomong gajah. Apa itu gajah?
Apa yang kau tahu tentang gajah? Jadi cuba bayang ya, maknanya crowd masa tu tak sabar nak dengar sambungannya. Lalu dia pun sambung ayat yang ketiga. Lahu khurtumun tawil. Apa maksud itu? Gajah ada belalai yang panjang. Bila dah dengar tu, Firas orang kafir Quraisy lah cerita gajah kau. Ya. Gajah 4 kaki, nak bagi tahu gajah ada belalai. Bandingkan dengan surah Al-Fil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini surah Al-Fil. Ya? Cuba baca surah Al-Fil. Oh, baca. Baik Ustazah. Suratul Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Ya, maknanya ya Allah bukan bandingan ayat-ayat Quran yang turun daripada Allah dengan ayat-ayat yang direka cipta oleh sastrawan negara orang-orang kafir Quraisy tadi. Masya-Allah. Ya, tengok ya, alif lam ra ataupun ta sin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Jadi Toha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Toha pun cerita pasal Quran ni Ustazah lepas tu. Jadi nak menarik perhatian. Nak menarik perhatian maknanya tengah-tengah macam melopong lah orang kafir Quraisy ni. Apa Toha ni kan ya? Ya. Apa? Qaf kan? Apa? Ya. Maksud dia masa orang kafir Quraisy tengah terlopong dengar tu, tidak ada ayat nak beritahu pada orang kafir itu apa dia, termasuk pada kita semua, kecuali nak menekankan Quran ini daripada Allah. Quran ini kitab hidayah. Quran ini ya wahyu Allah, bukan rekaan ciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah An-Naml ni ya Allah menceritakan tentang Al-Quran yang menjadi petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang tak beriman kan, dia tak ada gembira benar dengan Quran ke? Ya. Ya. Kan ya? Betul. Ya Ustazah, sesungguhnya. Sambunglah Ustaz sini. Ustazah cakap pasal macam Yasin kan yang selalu kita baca kan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran. Kan? Innaka laminal mursalin, dan ditekankan bahawa Rasulullah itu adalah Rasul yang diutuskan. Ya, betul. Betul. Jadi Quran ini sangat ya benar-benar menjadi kitab hidayah, menjadi petunjuk kepada orang yang beriman. Dalam Subhanallah. Surah An-Naml ni dihuraikan, kok lah tak kenal orang beriman tu siapa. Ya. Tak pasti pula kan, macam mana orang beriman ni ya? Betul. Isteri suami kita beriman ke tidak, anak-anak kita tidak, maka Allah berikan ciri-ciri orang beriman dalam surah An-Naml ini. Apa ciri dia? Ada 3 yang disebutkan dalam ayat yang ketiga. Yang pertama adalah allazina yuqimunas salah, iaitu orang-orang yang benar-benar menunaikan salat. Itu dia orang beriman. Ya. Beriman kalau tak solat. Betul Ustazah. Jadi maksudnya orang tu tak bolehlah cakap contohnya dia kuat sedekah tapi dia tak semayang kan. So mereka memang tidak ada pilihan melainkan perlu mendirikan solat. Ya, betul. Kita tak boleh cari maknanya alternatif lain pula. Boleh tak? Betul. Kita nak buat kebajikan pada orang ramai. Tapi betul. Tak boleh sebab itu asas dia, imaduddin, tiang agama. Ya? Betul. Adalah wa yu'tunaz zakah. Dan berikanlah ataupun keluarkanlah zakat.
Kalau tak silap baca dalam paper baru-baru ni, negeri mana ya? Satu negeri tu. Sampai dia buat dua zakat fitrah tu dia bagi pada dua nilai. Satu untuk orang yang biasa, dia bagi daripada RM10. Tak ingat dah berapa dia punya tepat dia berapa. Tapi yang berkemampuan dia letak belas RM10. Jadi dia minta biarlah dalam bab zakat pendapatan ni orang zakat fitrah ni, orang yang ada kemampuan tu boleh tak bayar ikut kemampuan, ikut lebih tu. Nak tengok kemampuan tak kemampuan ni, dia antara yang mudah tengok makan boreh. Makan boreh? Suara Ustazah hilang. Makan beras apa? Makan beras jenis jenama apa? Makan beras jenis apa? Ada orang makan beras basmati. Jadi zakat itu ambil lah yang tinggi tu kan. Betul. Janganlah RM5 lebih ya kan. Ya, betul. Tak padan. Ya, kan. Tak berbaloi. Orang yang beriman ni orang yang mengeluarkan zakat, wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang yang yakin sangat dengan hari akhirat. Okey, jadi bila sebut hari akhirat, itulah sebenarnya ubat kita. Ubat tu hari akhirat ni. Kalau kita rasa macam apalah penawarnya sakit hati saya ni, apalah penawarnya risau saya ni, apalah penawarnya keluh kesah saya ni, apalah penawarnya dengki saya ni, ubat dia apa? Yakin dengan hari akhirat. Masya Allah. Apa Zaz ni lah pula cakap koreng pakak. Yakin dengan mati ya Ustazah kan, buat persediaan untuk mati kan, minta doakan kawan kalau dia mati. Buat video awal-awal. Betul. Dan contoh kan ya, terlalu banyak memang akhirat ni memang jadi ubat lah ya. Sebab itu bila Nabi Nabi dikelilingi juga oleh sahabat-sahabat yang miskin. Orang-orang susah, orang-orang mustad'afin, tapi Nabi tanam dalam jiwa sahabat-sahabat ni hiburan, penawar, ubat. Apa dia? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya kecuali kehidupan akhirat. Jadi nak Ustazah, doa ni, ayat ni bagus baca kalau kita takjub dengan nikmat yang besar-besar yang kita rasa nak, dan kita nak counter balik iman kita. Contohlah, bila nampak macam rumah orang tu besar, ada banglo besar, ada swimming pool contoh. Lepas tu kita, ya Allah cantik rumah ya Allah, dan bilolah nak dapat ni. Kan, contoh Ustazah kan. Jadi kita cepat-cepat doa, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Lepas tu contoh nampak kereta orang besar, pintu slide, zoom. Contoh Ustazah contoh Ustazah kan. Nampak kereta lawa warna putih, metalik putih Ada nombor tak? Ada plat nombor Tak ada, tak ambil gambar. Nampak slide, kereta orang ni. Cepat-cepat baca doa, Allahumma la aisha illa al-aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan yang lebih baik melainkan kehidupan di akhirat. Nanti ke akhirat. Sebut cepat-cepat pasal akhirat. Sebab jadi ubat kan? Betul. Ubat jadi akhirat. Nanti tak apa, aku tak ada kereta yang besar-besar tinggi macam peti ais tu, tak apa. Nanti dekat akhirat Allah bagi kereta ada sayap. Sebab kehidupan di akhirat adalah yang lebih baik. Ya betul. Kereta ada sayap tak panggil kereta dah, kapal terbang. Ya kan. Contohlah macam sekarang ni kan, Gora menengok jam kat belakang tu. Masya Allah, Allah bagi pada Ustazah Asni ni tinggi, boleh melukis sampai buatan sendiri tu jam kepala tu. Itu betul tak sekarang pukul 3? Betul. Jam tu terbalik tadi. Okey, jadi bila nampak tu kan, macam tu lah kita pun sebut. Ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Allahu Akbar. Jadi ubat sangat ingat pada hari akhirat. Betul Ustazah. Masya Allah.
katalah macam ni kan, sahabat-sahabat sekalian, memang sebut nama-nama lah sikit dia Ustaz Asni yang Ya. Umi Akasha, siapa lagi, Nur Kasih, Ebon Ismail, ni nama-nama yang sama-sama dengan kita lah. Ya. Puan Zuridah Muhammad. Puan Zuridah, tak kena yang suara kami berdua? Kalau tak clear nanti tengok baliklah record dia, insyaAllah dalam bila dah record tu lebih clear. Ustazah, saya takut dia orang dengar suara kita tak? Takut kita shock 2 orang Tak apalah pun nak buat. Okay. Ada tempat yang dengar, ada tempat mungkin ada masalah line juga. Line, betul-betul. Masya Allah. Tadi nak cakap apa? Lupa dah. Tadi cakap ikan akhirat. Allahumma la aisha illa al-aisha al-akhirah. Betul. Lepas tu? Ustazah sebut pasal Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang mustadhafin, yang fuqara. Sampaikan bila Nabi nak bagi semangat kepada sahabat-sahabat tu, Nabi tanam dalam diri mereka ingat kepada hari akhirat. Contoh, baru ingat contoh tadi. Katalah kita ada buat kebaikan. Yeah. Orang tak tahu kebaikan yang kita buat. Orang tak tahu kebaikan yang kita buat. Kadang-kadang orang yang buat baik ni tapi kebaikannya tersembunyi, orang tak tahu. Ada waktu nafsu dia membuat-buat tau, rasa macam nak beritahu orang. Betul. Betul ke tak betul? Ada. Betul. Sebab kita ni manusia biasa. Sesungguhnya. Nafsu kita ni pun macam-macam juga. Jadi nafsu tu kan membuat-buat, nak buat sesuatu yang kita tak nafikan. Kadang-kadang impak dia apa dia? Pujian orang, betul. Yelah, kita kena pandai mengimbangi tentang hati ni. Jadi bila kita ingatkan hidup kita ni, hati kita, tak apalah, kita ada hari akhirat. Hari akhirat tu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang terlindung. Tak ada yang tersembunyi kecuali semua Allah akan dedahkan. Contoh kan Ustaz Asni, adalah banyak hari lah suami Ustazah lah kan, Ustazah Nur Hafizah punya suami, pagi-pagi hantar anak untuk tunggu bas sekolah, van sekolah dekat satu kedai tu. Jadi pergi hantar tu memang waktu yang gelap gelita lagi lah, lepas subuh kan, masih gelap lagi. Hampir setiap hari melihat nanti kan akan ada kucing-kucing yang datang berkumpul satu tempat kat tepi kedai tu. Jadi macam mula-mula tu macam heran juga, kenapa kucing ni akan datang berkumpul, dia berkumpul macam menunggu seseorang atau menunggu sesuatu. Jadi pada satu hari yang van sekolah tu datang lambat, jadi ustaz berkesempatan untuk melihat apa sebenarnya yang ditunggu oleh kucing-kucing tu. Bila datang satu kereta Kelisa, kan? Datang satu kereta Kelisa. Ustazah, Kelisa ke Kelisa? Tak apalah, kita ala-ala English macam tu. Okey. Dia bunyi pilah. Okey, Ustazah, teruskan. Ngacau lah. Kereta Kelisa. Kereta Kelisa tu, turun makcik tu kan. Turun seorang makcik, dah siap bawa makanan kucing. Masya Allah. Jadi bayangkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Dia buat tu pada waktu subuh yang masih gelap lagi. Rupa-rupanya tiap-tiap hari nampak kucing berkumpul, perhimpunan kucing-kucing kat situ. Dia menunggu makcik tu. Makcik tu datang bawa makanan. Makcik tu kata ustaz, sampai apa? Mencangkung apa? Boleh Ustazah, boleh. Mencangkung di BP Tima. Menyangkung. Maknanya duduk mencangkung. Duduk macam tu, melayan kucing-kucing yang tak dikenali, kucing-kucing yang terbiar. Dan esok lusa tu pun ustaz saja nak lewatkan, nak tengok apakah makcik ni memang rutin ke macam tu. Dan nampaknya memang rutin makcik tu tiap-tiap hari lah, setakat yang ustaz observe tu kan, datang bagi makanan kucing. Jadi sampai mati, dah terdetiklah mati apa dia. Ya Allah, boleh jadi esok akhirat besok tiba-tiba ada satu makcik laju masuk syurga. Siapa makcik itu? Tak ada lah keluar lah Facebook. Siapa makcik itu kan? Tak ada pangkat dia apa. Tapi betul. Masya Allah, sesuatu kebaikan yang kita buat
luput daripada pandangan Allah. Dan orang Masya yang boleh Allah. sanggup untuk menyembunyikan kebaikan ini adalah orang yang beriman dengan hari akhirat. Masya Allah. Besar betul lah makna yang disebut dalam Quran tu nak dihayati, nak didiskusi, nak ditadabbur bersama-sama, baru kita Ya, terasa baca Quran. Sebab tu orang betul. zaman-zaman atas 1, 2, 3 ayat tu dah boleh menangis dah. Betul, betul Ustazah. Quran 30 juzuk belum nangis-nangis dah habis khatam Betul. riak. Buat kenduri. Bagi muka tolong menangis tak ada ya. Ya, sungguh Ustazah. Ulama silam memadai dengan satu ayat yang mereka baca, fahami, tadabbur, hayati, dia menangis baca ayat-ayat tersebut. Betul Ustazah. Masya Allah. Jadi kita semua Bila cerita pasal ni Ustazah, saya teringat kita baca Quran kat Mekah, kat Madinah sama-sama betul lah. Sambung-sambung ayat macam ni kan? Kayak Raudah, masa menunggu Raudah. Yang kita kena marah tu kau cerita sikit yang tu. Tak, yang kena marah Ustazah, saya tak. Ni kena begal polis tu pukul kita kan. Yang kena marah Ustazah, saya tak. Ya. Okey, so kita sambung ayat yang Okey. Ke-7. 7 sampai 14. Baik. Sampai 14. Saya baca 3 ayat Tak kisahlah. Kita sambung. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Okay, Zaza, sambung. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما شاء الله. الله مفتح عليك. الله يخليك. الله يخليك. Maksud yang mana Ustazah? Allah yukhalik. Allah yukhalik. Allah bersama-sama menemanimu. Allah sayang kamu. Betul. Baiklah, bacakan maksud ni.
Ya. Oh, maksud. Ustazah, yang ni Ana punya ni tak ada Melayu, Ana punya Arab semua. Okay, dah, tak Tapi saya apalah. cuba tengok Ustazah. Ingatlah Okay. ketika Musa berkata kepada keluarganya. Okay, sekarang kita dah masuk cerita Nabi Musa. Baik. Surah An-Naml ni banyak cerita-cerita Nabi. Sama juga surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml, surah Al-Qasas. Ketiga-tiga surah tu bersambung-sambung cerita pasal Nabi, cerita pasal Rasul. Sebelum itu Ustazah. Ya, silakan. Sebelum itu Ustazah. Siapakah Nabi Musa? Okay, cuba jawab. Siapa tanya, siapa jawab. Nabi Musa adalah menantu kepada Nabi Syuaib. Pandai. Alhamdulillah. Tu je soalan dia. Sambung. Ingatlah ketika mana Musa berkata kepada keluarganya, sungguh aku melihat api. Aku akan memberitahu tentang itu kepadamu. Atau aku akan membawa suluh api, yakni obor kepadamu, agar kamu dapat menghangatkan badan dekat api. Maka ketika mana dia tiba di sana tempat api, dia telah diseru. Telah diberkahi orang-orang yang berada dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Tuhan seluruh alam. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, yakni bertaubat. Maka sungguh, aku maha pengampun, aku maha penyayang. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, nescaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar orang-orang yang fasik. Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, ini sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Masya Allah. Ini cerita Nabi Musa. Ya, Nabi Musa, macam mana Allah dah tunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam mukjizat-mukjizat yang Allah berikan. Ya, dalam disebut 9 mukjizat. 2 telah disebutkan pada ayat yang kita baca ini. Kan? Tongkatnya. Apa dia yang pertama? Tongkat. Tongkat macam mana tongkat itu? Tak pernah nengok Ustazah. Ya, tongkat tu berubah menjadi ular. Menjadi ular. Dan yang kedua, bila dimasukkan tangan ya ke dalam ke dalam panggil macam leher baju tu kan, kemudian keluarlah cahaya yang bersinar tanpa sebarang kecacatan. Maknanya apa dia? Masya Allah, keluar sinar yang sangat menakjubkan. Ya. Sesungguhnya. Ini adalah antara mukjizat yang Allah bekalkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebab Nabi Musa ni nak bertemu dengan penguasa yang zalim. Firaun. Jadi maksud di sebalik tu apa dia? Kita pun bila nak berdepan ya dengan musuh-musuh Allah, nak berdepan dengan orang-orang yang zalim ni, kena ada kekuatan, bukan dengan tentu je kan. Betul. Ada kekuatan, dan kekuatan ni pula signifikan dia kat mana? Kekuatan yang bersandar kepada Allah. Kekuatan yang datang daripada Allah. Jangan nak mengandalkan kekuatan diri sendiri je. Tak apalah. Sungguh. Nanti orang mestilah akan malu mata dengan saya. Saya ni berharta. Itu bukan kekuatan yang dimaksudkan. Ya? Betul. Dan Ustazah, pasal Nabi Musa ni kan, sebab daripada kecil dia membesar di dalam istana Fir'aun. Ini di antara cabaran Nabi Musa dalam membesar dalam istana Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun, oleh isteri Fir'aun yang bernama Asia. And then dia terpaksa pula menentang orang ni. Jadi maksudnya bukan calang-calang ujian Nabi Musa alaihissalam. Betul. Maknanya kalau plot cerita tu, skrip itu memang dia buat menjadi sangat mencabar. Sesungguhnya. Betul. Nak dengan orang yang kita seolah-olah dah termakan budi. Betul.
Betul nak menunjukkan kamu ni sanggup tak nak menyatakan yang benar walaupun kamu dah termakan budi dengan orang. Betul. Ini kan disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Betul. Sampai ketika dia ada dua benda, ada dua perkara paling kurang yang menjadikan maknanya hebat betul Nabi Musa connect selalu. Dah seroban kaki ya. Dah apa? Dah seroban? Okay. Dua contoh. Satu, sebab dia dijaga oleh Firaun tu, isteri Firaun dalam. Betul. Ya Allah, macam mana anak-anak membesar bagi makan, baju ya, bergurau-gurau senda. Dan yang Nabi Musa diuji tanpa niat membunuh. Memang tak mungkin Nabi Musa nak bunuh orang. Ya. Betul. Tapi takdir Allah nak nolong menyelesaikan dua orang yang sedang berselisih, entah macam mana mati salah seorang walaupun maknanya pukulan yang diberikan tu bukanlah pukulan dengan niat untuk membunuh. Betul. Jadi kita nak menyampaikan dakwah dengan reputasi yang seperti itu. Pertama, apa reputasi dia? Anak tak kenang budi. Betul. Dia ditentang balik bapa angkat dia. Dia tentang mak angkat dia. Betul. Siapa dia tu? Bukan yang Fulan bin si Fulan ke? Bukan dia lari ke? Oh, pendek kata orang kampung tak mandang lah orang macam tu. Betul. Dia yang bola dia, Fir'aun tu lah yang bola dia tu. Ya Allah. Kan, Ustazah? Dan Nabi Musa pun mungkin Nabi Musa ni sebenarnya diberi satu kekuatan yang sangat hebat, Ustazah. Yang mana kekuatan dia adalah pada tenaga dia. Walaupun dia bukan nak melompang, dia bukan nak membunuh, dia cuit je. Kira macam tu lah. Tolak sikit je, pukul sikit je. Dah tu. Tapi pukulan dia macam tu pun boleh menyebabkan orang mati. Dahsyatnya Nabi Musa AS. Ya, Masya Allah. Sambung lagi. Ya, Ustazah? Sambung lagi. Dan Nabi Musa AS ni, kekuatan dia ni yang telah dilihat oleh anaknya Nabi Syu'aib. Dua orang anak Nabi Syu'aib. Masa tu Nabi Musa lari daripada Fir'aun. Dia lari pada Fir'aun, dia lari-lari sampailah dia di satu perkampungan yang mana anak Nabi Syu'aib tu nak ambil air. Lepas tu akhirnya Nabi Syu'aib tolong dia. Mes sinilah aku tolong. Maco babe, maco. Kan? Dia tolong angkat dan akhirnya tu anak Nabi Syu'aib mengadulah kat bapak dia. Pak, tadi ada seorang orang lelaki tu Pak. Dia lah nolong. Orang lain tak ada nolong dah. Dia nolong Pak. Sungguh-sungguh nolong . Tak ada dia nak ngurat-ngurat. Biasa kalau nolong tu ngurat dah. Ni tak ada ngurat dah Pak. Kan? Memang ikhlas. Masa ni lah yang anak Nabi Syu'aib sebut. Orang lelaki ni dia kata qawiyun aminun. Dah lah gagah. Lepas tu amanah. Ada orang gagah tapi tak amanah. Ada orang amanah tapi tak gagah. Jadi Nabi Musa ada dua-dua ni. Artinya dahlah dia ada kelayakan dan dia ada amanah dia. Ada orang ada kelayakan, pandai tapi dia tak amanah. Ada orang dia ada amanah tapi dia tidak mahir dalam bidang dia. Itulah contohnya yang ada pada Nabi Musa AS dan dia angkat menjadi Nabi, Masya Allah. Suka dengan ayat tu. Ada orang amanah tapi lomah. Terus jadi AJK Masjid pun lari. Tapi dia amanah. Tapi dia tak pandai nak edit, nak jaga akaun. Ada orang pandai jaga akaun tapi tak amanah. Ya, betul. Jadi maksudnya dia kena dua perkara ni bergabung. Dia kena amanah dan dia pandai. Kalau dia pandai tak jadi dah, habis duit. Tapi kalau dia amanah je tapi bungkuh. Tapi tak pandai pun tak boleh juga. Macam itulah orang kata apa? Pengajaran yang boleh kita dapat daripada Nabi Musa AS. Yang mana Nabi Musa sekarang ni makam dia, Ustazah dah pergi kan? Ya. Di sempadan di Jericho, di sempadan antara Jordan dan juga Palestin. Ada khilaf tak? Tapi ada hadis mengatakan Nabi Musa di sana. Tapi ada khilaf lah. Sebab yang tak ada khilaf Rasulullah dengan Nabi Ibrahim je kan? Okey, kalau kita tengok yang Nabi Musa tu, kalau kita rujuk pada surah Asy-Syu'ara yang kita sebut tadi kan, ya, kita kata macam mana ni nak pergi dakwah dekat Fir'aun, ya, itu kan dulu yang
tolong jaga rumah tu, rumah yang duduk masa kecil dulu. Ya. Allah mengarahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun. Apa jawapan Firaun dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-12? Nabi Musa kata, dalam ayat ni disebut, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Risau Nabi Musa pada awal. Ya. Betul. Aku takut ya Allah nanti mereka dustakan aku, sempit hatiku dan tidak lancar perkataanku dan sampaikan hantarlah aku kepada ataupun bagilah aku ni dapat berdua dengan Harun. Kerana pada aku ni ada sesuatu yang didakwa oleh orang lain, maka aku takut kalau nanti aku kena bunuh. Masya tapi Allah. Allah jawab apa? Kalla fadhhaba biayatina inna ma'akum mustami'un. Ustazah, Sama sekali tidak. Ya. kalau Ustazah ngaji macam ni kan saya duduk sebelah, sodap lolap ni Ustazah. Sayu ya dong ah. Bukan, dia tenang, menenangkan. Tak apalah, lolap lah. Ya. Maka Allah sebut kalla, sama sekali tidak. Fadhhaba bi ayatina, pergilah berjumpa dengan mereka, kamu berdua pergi dengan ayat-ayatku, ya, dengan bukti-bukti kekuasaan keagungan aku ni. Dan ayat tu, ni kena perhatikan ayat tu, apa dia? Inna ma'akum mustami'un, aku ada bersama kamu, dengar segala-galanya. Masya Jadi Allah. ini untuk orang penakut. Untuk orang takut. Tengok uslub Quran bagi penawar, bagi ubat, nak melegakan hati orang yang takut. Okey, mana Anxiety Ustazah. Masa kecil-kecil kemarin kan. Dulu kita masa kecil-kecil kan ada kan, kalau kita pergi rumah orang tu tandas dekat luar. Ataupun bilik air berlubang. Yo. Pokok kat belakang tu, masuk dahan pokok tu dalam bilik air. Kan zaman Betul. Cuba bayangan kalau kita sakit perut pada pukul 1 pagi. Dulu kan masa sekolah Ma'had kan, Ma'had Ahmadi Gemencih kan. Kita sekolah. Ya Allah, punyalah idea penakut ni memang rosak betul lah. Pada apa ni, rasa macam ni tau. Kalau pukul 1 hantu keluar sampai pukul 4. Kalau lepas pada pukul 4 hantu dah balik. Sebab sampai kan bila masa dekat asrama, kalau terjaga pukul 2.30 terus terfikir sekarang hantu belum balik. Tapi pukul 4.45 dapat tidur balik semula. Sebab apa? Hantu dah balik. Ya Allah, dia punya penakut tu kan masa duduk asrama kan, sekolah Ma'had tu banyak versi cerita hantu. Betul. Jadi ya Allah, lekat kat kepala. Okey, balik pada cerita tadi. Ini analogi Okey, kita satu pagi nak pergi tandas yang nampak pokok-pokok besar-besar tu kan. Ya. Jadi kita dalam keadaan takut, kita nak teman tak? Kita nak teman. Siapa nak teman kita? Mak kita. Okey, mak kita. Cepatlah doranglah pergi tandas tu, ya. Mak teman ni. Bila mak teman, kita memang seboleh-boleh nak suruh mak kita tu masuk sekali. Mak kita garang kan, ya, mak kita marah. Masuk dalam bilik air. Okey, kita pun masuk. Kan suasana tu sunyi, kita kan takut kan? Apa kita tengah-tengah kita buang air tu kita panggil, "Mak." Ya, kita panggil mak. Mak kita jawab macam ni, "Iyo, mak dah dengar." Aduh, luar ni Ini macam pengalaman kecil-kecil main kan. Lega tak rasa? Lega. Kalau lama lagi nak buang air besar contoh kan, panggil dah gitu. "Mak." "Iya, mak ada." Kan? Anda. Jadi nak bagi tahu, kita dengar mak kita kata mak dengar. Ya, kita nak memastikan mak kita dengar kita tu pun memberikan kita kelegaan. Tapi dulu kita tak tahu apa-apa sebab kita belum tadabbur Quran. Betul. Tapi hari
Kita tengok, ya Allah, ya Tuhan. Itulah satu uslub nak memberikan ubat, penawar kepada orang yang ketakutan. Ya, kepada macam-macamlah perasaan dalam hati ni. Apa dia? Tengok balik ayat ni. Inna ma'akum mustami'un. Mustami'un. Kamu dengar segala-galanya. Betul, bukan Masya Allah. tapi jadi saksi. Bukan semata-mata dengar, tapi berkuasa atas segalanya. Bukan semata-mata dengar, tapi melindungi. Ini Masya Allah ya. Tauhid yang ditanam dalam jiwa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kekuatan untuk Nabi Musa menyampaikan dakwah berhadapan dengan manusia yang sangat zalim, iaitu Fir'aun. Wih, bukan sebarang yang dihadap tu Fir'aun tu. Ya, betul. Fir'aun ni syaitan. Ustazah, setan pun kan. Sejahat-jahat setan kan. Dia tak ngaku dia Tuhan Ustazah. Tapi Fir'aun ni usah lain macam kan. Ya, betul. Sampai mengaku Tuhan deh. Tuhan tu. Wa ana rabbukumul a'la. Ya, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Lagi satu Ustazah. Pengajaran yang kita boleh ambil juga. Silakan. Ya, Nabi Musa ni bila dia nak buat dakwah dia perlukan teman. Dia nak kawan. Memberi kekuatan. Macam saya perlukan Ustazah lah. Namulah kita. Ya Allah. Yo. Ya. Dia kan persahabatan yang kerana Allah ni dia punya halus satu masuk menyorap tau. Yo, Ustazah. Masuk yang kita memang tahu ya Allah tak ada sebab-sebab lain ya kerana sangat sayang. Dan memang sayang yang terasa kat dunia lagi. Ini betul ni kalau tak jumpa akhirat besok cari. Betul. Betul Ustazah. Contohlah ya kita buat kemah ya. Kemah semua orang selamat daripada COVID-19 masuk kemah tu. Contoh. Ni ya. Jadi kalau katalah masuk kat kemah tu kita cari tak? Mana kawan kita ya baru semalam live dengan dia. Ya, mana mak kita ya, mana kita akan cari. Bayangkan akhirat. Ya, akhirat besok seorang sahabat yang mencintai sahabat dia kerana Allah takkan betah kecuali akan mencari dan minta ya syafaat, minta pertolongan daripada Allah. Ya, rayuan. Sebab apa? Kekuatan yang ada dulu adalah kekuatan mengasihi kerana Allah, minta ya dengan syafaat ikhlas tu, syafaat ukhuwah fillah tu supaya dapat kawan dalam masuk syurga sekali. Amin, amin ya Rabb. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Ya, kita pun kena berhenti dulu setakat inilah ya. Jadi memang surah An-Naml ni ada berapa ayat sebenarnya? 93 ayat kan? 93 ayat. Tak habis Masya Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Ustazah atas ilmu yang yang diberikan hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat yang bersama dengan kita juga sentiasa bersemangat ya untuk tadabbur Quran, untuk baca Quran. Tolonglah bagi masa pada Quran. Ya, betul. Jadi nada macam kita sebut tadi, ya, junjunglah Quran ni, ikutlah Quran ni, berdoalah sebelum baca Quran, ya Allah berilah panduan ya. Bagilah ketenangan, berilah kita ni Quran suka kat kita. Betul. Ya. Ustazah, hari tu yang ada Ustazah tanya pasal satu lukisan saya. Ramai orang minta yang tu. Tapi saya kata dah ada orang punya. Inilah orang dia yang punya ni. Sahabat saya yang kat depan ni. Apa lukisan tu? Sekejap Ustazah. Sekejap. Okey, sementara Ustazah Asmi. Sekejap Ustazah Sekejap. Okey, jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, apa yang kami lakukan pada petang ini sebenarnya nak berkenalan, nak tunjuk kepada sahabat-sahabat semua terlalu indah bersama dengan Quran. Jadi mari sama-sama kita berdoa ya pada penghujung majlis ni, ya Allah mudah-mudahan diaminkan oleh para malaikat. Ya, kita punya doa ni di langit sana, ya Allah mustajabkan. Jadi kita doa dulu. Ustaz Asni, kita doa dulu ya. Kita doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ni Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Ini adalah lukisan Ustazah Asni Mansur yang Alhamdulillah dia buat untuk Ustazah Nur Hafizah Musa. Di mana dipetik. Sebenarnya betul ke buat untuk Tak, hantar buat untuk kau. Lepas tu kau tengok kau nak. Okey, ayat tu dibetulkan balik. Ustazah Hafizah Musa tu telah minta. Jadi Ustazah Asni Mansur tu telah bagi. Ya, insyaAllah tak sampai lagi tau kat rumah dia lagi. Ya. Kerana sebenarnya ya, kami berdua ni macam terasa sangat kehilangan sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang kita kenali sejak 2-3 minggu ni ada beberapa orang yang meninggal dunia. Ya, sangat baik. Betul. Urusan dakwah kami berdua. Jadi tak tahu nak ungkap macam mana. Jadi diambil petikan daripada surah Yusuf kan? Ya. Betul. Nabi Yaqub ya, bila mana Nabi Yaqub mengadu kepada Allah atas kesedihan dia, yang mana dia cakap qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku ni mengadu duka cita aku, kesedihan aku ni dekat engkau je ya Allah. Betul, Ustazah Asni, ini ada satu perkara ya sahabat-sahabat semua yang Ustazah nak kongsikan. Kalau belum pernah buat, cuba buat. Bila kita malam ataupun kita waktu duha, sekarang kan banyak waktu kita kat dalam rumah kan. Satu tempat ya ataupun dalam bilik yang tak ada orang lain dengar kan. Kita berdua-duaan, maknanya kita berkhalwah antara kita dengan Allah. Bila kita nak mengadu, kita nak merintih, cuba kita keluarkan sikit suara kita tu. Kadang-kadang kita baca doa merintih tu dalam hati tau. Betul. Lain sedap kalau keluar ayat itu. Keluar. Cuba Ustazah buat. Contoh. Sampai semua orang rumah tu dengar. Kan? Ya. Tapi kita dengar kat suara kita. Contoh macam ni. Ya Allah ya Tuhan, Kau maha tahu ya Allah betapa busuknya hati ni. Kau tahu sangat ya Allah apa yang dicari oleh hati ni. Ya Allah Kau tahu ya Allah aku ni pemalas. Sobot. Sebab selagi mana tak keluar sebutan itu kat lidah dia lain tau. Tapi betul. Bila kita aku ni pemalas ya Allah. Aku ni suka bertangguh ya Allah. Ya Allah aku ni orang yang jarang ingat mati tapi lebih teruja dengan kehidupan dunia. Kau tak kesian ke aku ke ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Biar sebut. Jangan orang lain dengar sama lah. Ya. Biar kita seorang-seorang sebut tapi telinga kita dengar. Kita akan rasa lain. Itu mu'atabah, ratapan kita kepada Allah. Jadi ini satu approach, satu cara yang kita kena buat seorang-seorang biar dapat support. Betul lah, kadang-kadang memang nunggu malam Ustaz Asni. Sebab apa? Sebab nak cakap tu. Sebab tu suka nyuruk-nyuruk. Namanya mihrab. Betul. Ramai-ramai sebab apa? Sebab kita ni nak ngaji dia sampai berbisik-bisik. Jangan dalam hati. Dalam hati dia. Saya sekarang ni ada satu projek. Saya tengah buat satu painting tajuk dia Mihrab Fatimah. Masya Allah. Yang ada di Raudah, insya-Allah. Ya, nanti tunjuk dulu ya. Kok lah nak juga nanti. Insya-Allah Ustazah. Okey. Ya, sampailah nanti Ramadan dan teruslah sampai kepada hari yang jadi hari penghabisan dalam hidup kita. Kita boleh perbaiki diri dengan lebih baik. Amin ya Rabb. Kita terus bersama dengan Al-Quran menjadi panduan hidup kita. Ustazah Asni Mansur, jazakumullah khairan katsira. Kepada semua sahabat yang menonton bersama kami, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua, mengangkat darjat kita, memberi kemudahan dan kelapangan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Allah kurniakanlah ya Allah kami hati yang benar. Amin.
tanam di dalamnya akidah tauhid kepada kamu. Amin ya Rabb, amin. Kepada kamu. Hati ya Allah, kami ini, ya Engkau buanglah segala penyakit-penyakit mazmumah, penyakit yang busuk, ya Allah. Ya, penyakit dan penyakit benci, penyakit dengki, penyakit sum'ah dan segala penyakit yang Engkau tidak redai. Ganti dalam jiwa kami, ya, segala sifat, segala sikap, segala akhlak yang Engkau redai untuk kami. Seperti kepada kamu, ya Allah. Mencintai kamu, ya, senang melihat orang lain senang, menderita melihat penderitaan orang lain, ya, mensyukuri nikmat yang Kau beri kepada orang lain seperti mana nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Ya Allah, ya Tuhan, angkatlah darjat kami, ya Allah, di sisi kamu dan masukkanlah kami dalam syurga Firdaus. Amin. Taqabbalallah, taqabbalallah. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya Karim. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu.